Setting kamera. Right. Kita jalan dulu. Start setting kamera. Okay, jalan dulu. Alright. Jax. Assalamualaikum. Ya Jax. Subhanallah. Antara sahabat-sahabat yang betul-betul duk tengok Facebook selalu ni Jax, Jax Sparrow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah, di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka, azab kubur ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, yang telah memelihara kami dari kecil hingga dewasa ya Allah. Ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan kami ya Allah, di dunia ya Allah maupun di akhirat ya Allah. Di dunia kami sayangkan akan Malaysia ini yang tercinta ini, yang mendaulatkan Islam sebagai agama negara ya Allah. Ya Allah, agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Biarlah kami bersama baginda menjadi umat Islam, umat baginda, dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa kecil. Amin, amin, amin. Doa yang kami sampaikan insya-Allah mustajabkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa du'ana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa aqim jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga amin amin kawan-kawan kita ni semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disaingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang menonton share video ni. Kita pakat-pakat nak rungkai 2-3 benda lah, 2-3 benda. Duk tengok orang duk pelumpang dalam FB macam-macam kan. Hari kita nak rungkai semua sikit. Saya bergerak daripada seberang Perai Batuas menuju ke Tanjung, ke Pulau Pinang. Semua sekatan yang dibuat oleh pihak berkuasa, PDRM dan juga tentera, semua sekatan ditahan, ditanya nak pergi mana semua. Jadi alhamdulillah kita patuh kepada undang-undang dan kita sediakan surat daripada PDRM. Kita sedia surat setiap kali kita bergerak dan kita pergi ambil barang yang kita order di sebelah pulau. Dan alhamdulillah hari ini nak menuju balik ke Batuas. Waalaikumsalam kepada semua sahabat-sahabat yang menyampaikan salam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala, dengan limpah dan kurnia kita dapat lagi bernapas, bernyawa dan hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, saya bukan ustaz, saya mamu bro, baru nak start. Baju longgak, seluar ketat. Orang Pulau Pinang, saya cakap satu benda perkara tentang isu azan. Tak lagi saya cakap pasal orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ni dia kasar sikit lah. Dia bahasa Tanjung. Bahasa orang Pulau Pinang, dia bukan boleh duk guna saya, kita, kamu, bila datang, kau nak pergi apa semua, tak ada lah. Kita orang Pulau Pinang, dia punya bahasa agak sedikit nampak macam kasar lah. Orang Pulau Pinang tak apa, kami orang Tanjung tak apa, kira kami sembang macam biasa je. Tapi bila orang luar dengar, orang yang luar dia dengar, orang macam Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang dengar, dia pun dia rasa macam kasar. Sekejap lagi saya hurai satu isu yang melibatkan isu azan. Ya, satu laporan polis telah dibuat terhadap saya sebab saya akan tuduh pasal isu azan lah. Yang telah digazetkan azan dan iqamah saja digunakan oleh yang boleh digunakan siar raya ataupun PA system di luar tu. Nak tengok sekali lagi kita pergi isu tu. Yang pertama, PKPB ni alhamdulillah kita akan akur, kita tengok, memutuskan jarak. Kita duduk di mana saja pun kita dengan face mask. Bila pun duduk ada kita face mask. Ni masuk dalam kereta kita buka lah kan.
Kalau kita duduk dalam ni, memang kita kena pakai face mask. Kita duduk ada, standby sebungkus dalam kereta. Bila pun kita duduk ada dalam kereta, kita duduk ada face mask. Nak keluar mana-mana, kita nak pakai yang tu. Norma-norma baru kita. Kita nak berdepan dengan siapa pun, tengoklah, kita kadang-kadang kawan nampak yang okey, kita jalan macam biasa. Yang tak okey, kita tak boleh salah. Tu macam yang buat heckler master, tak ni ataupun tak tu kan. Itu PKP. Jadi kita patuh kepada apa yang berlaku. Dan insyaAllah di Pulau Pinang ni antara negeri yang ada red zone, belah-belah Sungai Rosa, balik pulau dan sebagainya, adalah kluster-kluster yang kena perlu dikawal. Jadi kita patuh kepada arahan. Nak bergerak ke mana pun kita bergerak dengan menggunakan surat. Kita pergi ke balai polis, nyatakan kehadiran kita nak pergi mana. InsyaAllah kita dapat pelepasan untuk kita rentas daerah untuk tujuan-tujuan penting. Tujuan penting tau, bukan tujuan-tujuan merapu, tujuan-tujuan penting. Okey. Isu bajet lah. Isu bajet, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Isu bajet yang begitu cantik, yang begitu mantap. Kalau ada seorang dua duk cakap pandai nak buat, nak betul yang tu, depa memang segelintir puak lah nak protes tu, depa memang pasal lah. Tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebab bajet ini bukan dibentang oleh parti chauvinis komunis DAP celaka ni. Yang tu yang kita nak. Bukan dibentang oleh depa. Bukan Guan Eng yang bercakap. Yang ni yang kita paling meluat dan benci. Saya benci tengok muka Guan Eng ni. Saya benci meluat tengok kepimpinan DAP celaka, komunis chauvinis semua ni. Itulah yang depa nak sangat-sangat bawa Abu Chimping. Depa nak minum yang Abu Chimping tu sebab depa punya pejuang dia, tokoh pejuang kemerdekaan depa, Chimping. Itu depa nak bawa sangat Abu Chimping ni, DAP celaka ni. Jadi kita buat DAP lah, satu DAP. Memang DAP ni parti resis lah. Parti resis. Bila kita tengok apa ni, Ronnie Liu berkempen di sepanjang di mana apa saja dia berkempen, dia akan maki UMNO, dia akan maki PAS. Ini bangsa-bangsa chauvinis komunis DAP celaka ni. Parti yang betul-betul patut diharamkan. Parti ni patut diharamkan oleh ROS. Pasal parti ni parti resis. Sebab apa ada parti-parti lain, parti-parti yang mewakili kaum-kaum Tionghoa seperti Gerakan MCA, yang mewakili kaum-kaum India, MIC, PPP, apa semua ni. Jadi parti-parti ni mereka ada di landasan yang mendukung perlembagaan, yang sayangkan akan negara. Yang tu yang sepatutnya. Yang parti-parti yang chauvinis komunis ni patut kita kena buat petition dalam mana lah, daerah sidang DUN ke apa ke, masyarakat setempat kan, untuk kita haramkan parti-parti komunis chauvinis DAP ni, yang mana resis lah, parti-parti resis. InsyaAllah lah. Kalau orang kata parti UMNO resis, Cina jadi jutawan, orang India jadi jutawan, Melayu jadi jutawan, semua bangsa dah jadi jutawan. Kalau kata UMNO resis, mereka 60 tahun lebih, mereka merintah 60 tahun. Tapi tak ada lah mereka nak sekat, kata bangsa-bangsa lain tak boleh jadi jutawan, tak boleh buka kelang-kelang apa semua. Berapa ramai rakyat bukan Islam yang buka kelang dan sebagainya. Ini nak kata resis lagi? Tak resis. Yang ni yang kita kena tengok sejenak, kan? Berapa ramai pegawai kerajaan yang ada, yang berpangkat yang bukan daripada Islam dan sebagainya, banyak. Jadi ini kita boleh katakan kategori bukan resis. Yang pertama. Yang kedua, puak-puak yang duk kata kita ni resis semua, depa ni tak kenal budi. Jadi puak-puak chauvinis komunis ni tak kenal budi. Depa duk rasa depa nak conquer semua. That's why depa tuntut benda-benda yang bukan-bukan. Ketuanan Melayu depa tak ni dengar. Nama macam raja-raja depa tak dengar, macam budak Universiti Melaya tu kan, yang masalah scroll tu, itu masalah anugerah tu. Korang ajak budak-budak lagu ni semua kita kena ajak. Kita jangan bagi muka. Sebab kita kena tengok benda-benda ni semua menjadi satu benda yang sangat-sangat penting bagi mana golongan-golongan yang ada ni. Yang pertama. Yang kedua, bangsa resis yang dia kata, yang bangsa resis ada ni, memang depa tak boleh tengok. Depa tak boleh tengok perpaduan antara orang Islam. Ini bangsa resis. Dia tak tengok. Dia tengok dia nanti mengengkam. Dia rasa geram. Dia rasa celaka. Depa ni sulakawan lah. Pas sama UMNO sulakawan lah. Hayo. Ni siapa kata? Ronnie Liu. Ada video. Kita ada video. Ronnie Liu kata, itu pakai topi putih punya. Siapa pakai topi putih? Itu Itu PAS. Wah, dia jahatnya orang Ni, celaka tak celaka Ronnie Liu. Mana ada Cina resis macam dia. Tapi bila dia pemimpin, dia resis aku tu,
dia boleh membawa ketegangan kaum. Dia bawa tegangan kaum, cepat celaka. Dalam kempen bukan dia cakap seorang-seorang. Dia bercakap dalam di khalayak ramai. Ni, ada video dah. Ronnie Liu, dia kempen. Ini PAS sama UMNO sudah kawan. Orang jahat sama orang jahat sudah kawan lah. Lagi jahat Nampak? Tak celaka ke? Bangsa resis celaka ni sangat-sangat celaka. Jadi saat kita jumpa satu roadblock, kita nak rentas jambatan, kita jumpa satu roadblock. Kita akan kita akan jumpa roadblock, kita tunjuk kat tuan kita. Cik, kita ada surat bergerak. Okey. Terima kasih tuan. Okey, cik. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Online weh. Okey, nampak? Kita santuni PDRM. Sebab kita ada surat. Kita nak bergerak. Rentas daerah. Jadi mudah. Kita nak mana-mana, jangan duk cari salah. Salah polis, salah apa. Mereka buat kerja. Kita kena sediakan dokumen-dokumen ni semua kan. Jadi bila kita sediakan dokumen-dokumen untuk bergerak, tidak ada masalah. Ini yang saya nak beritahu. Kata resis dia parti di AP celaka ni. Jadi kalau duk rasa lagi, kita kena fikir lah. Kita nak kena fikir. Bila parti resis di AP celaka dan kepimpinan PH ni yang paling celaka memerintah negara kita selama 22 bulan, kita duk rasa kelang kabut lagi. Bila ada MN muafakat nasional, bila perpaduan antara muafakat nasional berlaku, kan, tumbangnya kerajaan PH bila ada muafakat nasional. Tumbang. Bila hari ni naik PN, ni Perikatan Nasional dan sebagainya, tak apa, masalah sikit. Alah, mana-mana benda pun ada masalah. Sikit sebanyak, dia tu nak kritik, dia ni nak kritik, dia tu cakap dia ni cakap dia tu. Biasalah. Jangan sampai puak-puak chauvinis komunis ni mengambil kesempatan atas ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli parlimen, yang kadang-kadang ni dak tunjuk pandai, kadang-kadang memandai-mandai. Jadi kita tengok benda-benda ni menjadi satu benda yang perlu kita jaga. Seperti mana Adun di Kelantan dalam sidang DUN, bajet Adun hari baru ni, dia mengatakan dia baca Al-Quran dan sebagainya, perpaduan. Kita kena lupa buang perkara-perkara lama. Kita kena bina balik networking ataupun jaringan hubungan silaturahim baru yang baik. Yang ni yang dikatakan oleh Adun UMNO dalam sidang DUN Kelantan, yang membawa satu pendekatan ukhuwah fillah, ukhuwah tu Islam, yang nak merapatkan jurang-jurang yang begitu jauh kita bergaduh antara adik-beradik. Hari ni kita nak satu. Nak isu dah bertengkang ni semua pasal bajet lah, pasal monitoring, pasal KWSP apa semua ni. Ni isu-isu kecil. Yang panggil budak-budak ahli parlimen ke mana, parlimen Pasir Mas ke mai tegung. Panggil tegung beradab tu Kalau kita pi media maya macam ni, kadang-kadang ada bagus. Kadang-kadang ada yang tak bagus. Ni orang yang tak faham. Bila kita komen dekat dia berkata tuduh kat parti, tuduh kat mana sebenarnya. Pi cari dia, clear cut tu Macam Ashraf Wajdi dan sebagainya. Jumpa dia, panggil dia, jumpa dia, clear cut tu Dia lagu ni, lagu tu, clear cut tu Dia masalah dia bila hari ni, masyarakat pada hari ni, dia pun duk tunggu silap. Bukan masyarakat yang baik. Masyarakat kerajaan pimpinan gagal, kerajaan gagal 22 bulan. Dia duduk tunggu dan cari salah daripada pihak yang memerintah pada hari ni. Depa kerajaan pembangkang. Lepas tu Abang Don kita duk tunggu nganga, duk tunggu nak jadi PM, duk tunggu nak jadi PM. Bila ada pertengkaran kecil yang di bawah ni, melibatkan saat ni pimpinan cawangan, pimpinan kawasan, pimpinan bahagian yang duk bertengkang. Orang Pulau Pinang berita bertengkang antara satu sama lain. Kita duk bertengkang ni, yang akan seronok, yang akan duk tepuk tangan puak-puak chauvinis ni lah, puak-puak resis ni, puak-puak parti resis ni. Depa ni akan tepuk tangan. Kita tak mau benda-benda ni diambil kesempatan oleh golongan-golongan yang nak membawa perpecahan yang selama ni kita dah lalui. Divide and rule. Confuse and conquer. Tahu satu isu kan?
Lepas tu ambil pula daripada media-media depa, media-media apa ni, PH ni. Lepas tu kita pula dia share media-media PH, tengok dia serang kita. Guna media kita. Media depa, media musuh. Kalau media musuh duk serang kita, betul lah tu. Kita lawan dengan pihak musuh serang kita, betul lah. Kalau tak boleh serang, nak jadi apa? Kita nak menyerang pun tak ada, menyerang pun tak. Bila kita diserang, kita nak pertahan pun tak reti. Ni lebih baik jangan jadi pejuang, jadi pondan. Jangan jadi pejuang, jadi pondan. Kalau pondan, dia tak payah serang. Dia kalau nak kena, orang dia bagi penyapu tang muka dia kalau jadi pondan. Kan? Dia golongan-golongan LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender. Yang ni nak tanya lebih lanjut tentang LGBT, tanya Abang Non kita. Abang Non kita memang pejuang kepada hak asasi manusia yang melandaskan LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender. Yang ni tanya Abang Non kita. Kita nak bagi tahu, kata nak jadi pejuang, dia sanggup, dia kena berjiwa besar. Bila berjiwa besar, bila orang kritik kita sabanglah. Kita tahu lah ini mehnah devolasi ataupun mehnah perjuangan. Kalau orang nak kritik kita, oh lah kritik ni pasal hang ni kami kena. Oh nak kritik yang tu pun tak boleh. Nak jadi pejuang apa? Pejuang tak kucing apa? Orang nak kutuk sikit tak boleh. Hang ni tu lah hang. Masuk media depa. Depa main media tulis. Oh dia ni buat sakan, buat nakai apa semua. Biasalah. Di kalangan orang-orang muda ni kadang-kadang ada yang baik-baik, ada yang baik. Ada yang baik dia cara lembut. Ingat ada orang lembut ni dia tak kasang. Ada orang kasang, dia guna perkataan kasang, dia buat perbuatan kasang. Tapi ada tempat dia lembut. Tapi ada orang lembut, ada orang yang nampak relax ya, tapi cucuk dia tengok. Kalau dia mengamuk, alamak, tak ada orang boleh bagi berhenti lah. Yang ni kalau orang yang lembut, tak nampak dia punya perongeh. Tapi bila dia naik angin, masa tu baru hampa tahu langit tinggi ke rendah. Jadi macam kita ni, jiwa-jiwa pejuang ni, kita apa? Pejuang aktivis masyarakat macam kami buat semua ni tak ada masalah. That's why kita di lapangan. Kita buat kerja di lapangan. Jumpa bermasyarakat, jumpa masyarakat, jumpa rakyat, golongan marhain, golongan-golongan duafa, golongan-golongan miskin tegar, golongan-golongan yang kena buang kerja, golongan-golongan yang terhimpit dengan COVID-19, golongan keluarga-keluarga yang susah selepasnya berlakunya PKP dan sebagainya. Kita masyarakat marhain dan golongan-golongan bawah yang akan membantu golongan-golongan ni, insyaAllah. That's why kena ambil kesempatan kepada aktivis-aktivis masyarakat macam kami. Dan yang kami duduk di bawah buat kerja, kita bakat-bakat bantulah. Kita kena ingat, bila muafakat nasional ini, sama-sama kita duk bertelagah dan sebagainya, yang tepuk tangan adalah puak-puak chauvinis, puak-puak rasis yang duk ada ni. Kita tak mahu puak-puak rasis ni duk ambil kesempatan kat kita. That's why hari ni kita sangat-sangat memerlukan perpaduan yang utuh. Sebab kita tak mahu dah antara kita ni duk ada lagi golongan sakai yang nak bagi pecah belah. Golongan sakai ni dia tak akal, dia tak otak. Dia duduk lautan dia tak tahu apa. Jadi kita nak beritahu kata, kita nak golongan-golongan ni, golongan-golongan muafakat nasional, perpaduan PN, Perikatan Nasional ni, kita utuhkan lagi hubungan antara satu sama lain di kalangan kita, supaya musuh tak boleh menelinak masuk. Yang tu yang pertama. Kita kena ingat 22 bulan kerajaan gagal, 22 bulan memerintah. Tengok macam apa namanya celaka apa dia buat. Punya pedihnya kita. Pedih gila babinya kita. Tengok depa punya celaka je. Sat-sat yang tu, sat-sat yang ni, sat-sat yang tu, macam-macam. Dengan menteri agama-agamanya bercakap, dengan menteri keuangannya bercakap, dengan menteri pertahanannya bercakap. Semua Allah, memang tak boleh nak terima. Betul tak? Mesti hampa mesti setuju dengan aku mana? Jadi bila hari ni kita tengok pertengkaran kecil yang berlaku ni, janganlah sampai jadi melarat. Kita tak mahu benda-benda ni melarat. Kita nak benda ni disettle secara baik. Itu ya. Sebab kita fokus kepada PRU15. Satu. Nombor dua, kerajaan yang dah ada di jalan terus supaya kita tak pastikan kerajaan DAP celaka ni, parti komunis ni tak merintah. Kerajaan gagal 22 bulan ni tak terus memerintah. Yang ni yang perlu kita buat. Kita bukan nak bincang perkara-perkara kecil, perkara remeh-temeh, nak cerita pasal yang tu, yang ni, yang tu mai kita mesyuarat, yang ni sak kita yang tu, nak buat berbuang. Yang tu tak apa, teruskan, buat.
Tapi yang perkara-perkara besar yang kena fikir adalah jauhnya kita fikir dalam PRU15. Dalam kerajaan gagal 22 bulan merintah dengan kesilapan, dengan kerosakan dan pertengkaran antara kita menyebabkan mereka dapat tawan negara ni. Sebabnya kita berpecah. Sebabnya kita berpecah, mereka dapat tawan negara ni. Hari ni mereka menyusun atur manifesto yang akan menarik jiwa anak-anak muda Melayu akan ikut dan terpegun ataupun terpengaruh dengan manifesto yang dipakai sediakan. Yang ni yang kita kena buat preparation untuk memastikan kerajaan gagal 22 bulan akan berdepan dengan dalam PRU15 dan kita akan ajak mereka habis-habisan. Yang ni yang sepatutnya kita kena buat. Dan sepatutnya kita nak tengok, kita nak fikir, 2 kali jangkauan kita luang daripada kotak pemikiran kita. Dibantu oleh kawan-kawan kita yang lain yang punya kebijaksanaan. Mungkin dia tak duduk dalam politik, tetapi dia nampak view yang akan datang. Kerosakan yang lepas menyebabkan dia boleh fikir lebih hebat. Kita kena tengok orang-orang yang lagu ni. Yang ni yang perlu yang ada, dan kita sendiri pun kena fikir lagu tu. Jangan duk komen membuta perut. Ni komen membuta perut. Ada orang tulis nak kita sakit hati. Kita pergi komen membuta perut, bodoh. Hang kata aku kata kat hang balik. Hang kata aku kata kat hang. Hang kata aku kamjat, aku kata balik hang kamjat. Hang kata aku kata kat hang bodoh. Yang sepatutnya kita nak buat perbincangan secara baik untuk kita bawa pendekatan untuk nak memerintah negara ini dengan lebih baik, lebih sejahtera, lebih nak bawa pendekatan agama dan sebagainya. Kita nak bawa kesejahteraan kepada semua orang, kepada rakyat Malaysia. Bukan resis. Kita nak bawa bukan resis. Kita nak bawa pendekatan yang terbaik untuk kita sama-sama memerintah negara ni. Cara baik. Bukan cara resis. Bukan cara mereka ni cara tak adil. Kan? Kita tak mau. Dia duk cembang pandai the rule of law. Dalam masa yang sama, dia bertutuh rasuah, duit terowong, duit yang tu, duit yang ni, tu dia. Lagu tu macam laka duk ada. Jadi kita nak tengok benda-benda ni semua berlaku dalam suasana dan senario yang berlaku kerajaan gagal 22 bulan ni. Jadi kita tidak akan fikir dan kita tak mau benda ni berulang dalam PRU15. Dalam pertemuan-pertemuan kita di mana saja, tak kira dalam media sosial ke, dalam media mana sekalipun, kita tak mau kita punya ucapan, komen-komen kita ni lebih ke arah untuk merosakkan hubungan yang kita bina dalam Muafakat Nasional, dalam MN Muafakat Nasional, yang mana kita telah buat, kita wujudkan, kita memang banyak kita korban dan kita wujudkan benda ni sebab perpecahan yang begitu lama berlaku, satu. Dan yang kedua, kita buat Muafakat Nasional ni, perpaduan Muafakat Nasional ini berlaku apabila kita lihat kegagalan kerajaan gagal 22 bulan memerintah, dengan kesilapan kita dalam PRU14, tak mau bersatu dan sebagainya, menyebabkan kerajaan BN dan PAS tak bersatu ketiga tu, menyebabkan kerajaan BN gagal meneruskan kerajaan dan diambil alih oleh kerajaan gagal 22 bulan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan konco-konconya. Dan hari ini perpecahan antara mereka dah berlaku. Dan perbincangan awal untuk memberikan negara ini kepada Anwar Ibrahim tidak berlaku. Itulah satu nikmat dan kita patut syukur kehadirat Allah SWT, sebab individu yang bernama Anwar Ibrahim ini tidak diberi ruang dan peluang oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Allah tak tahu nombor berapa lah dia nak. Jadi kita berbual pilih 9. Jadi alhamdulillah, kita harap hari ni kita lah akan pakat jaga. Bila ada orang duk komen pelik-pelik, kita kena jaga Muafakat Nasional ni. Dua-dua belah parti ni kita nak jaga. Macam mana bak kita YP Kelantan kata tu, kita kena jaga hati. Nak komen pun tengok juga ayat-ayat nak komen, supaya tak terguris hati kawan-kawan. Hati kawan kita belah ni, hati kawan kita belah tu tak terguris. Sebab apa? Sebab ucapan kita ni kita jaga semua. Yang tu yang sepatutnya berlaku. Dan hari ni kita lah kena start daripada bawah. Kita grassroots. Kita ni nama grassroots, dalam bahasa Malaysia kita panggil akar umbi.
di bawah ni kita kena mulakan dengan kita untuk sama-sama tidak bercakaran antara satu sama lain. Kita tengok cara baik, tulis cara manis. Apa salahnya? Rasulullah, orang baling tai, orang baling sampah kat dia bagi buah kurma, dia bagi bunga, dia bagi benda-benda yang baik, dia bagi positif. Orang bagi negatif, dia bagi positif. Sama juga dengan kita. Bila ada orang kritik kita ke apa ke, kita jangan cepat melatah, cepat melompat dan cepat apa sebagainya. Cepat kita tengok sejarah apa yang patut kita buat sebagai orang yang sedang dalam keadaan sedar. Kita sedar, dan untuk kita nak bagi check and balance balik dengan suasana yang ada pada hari ini, dan tak mau bagi kerajaan gagal 22 bulan mengambil kesempatan kepada statement-statement yang dikeluarkan oleh individu-individu yang kurang cerdik, yang menyebabkan hari ini pertengkaran dan pencakaran ini berlaku. Jadi kita lah orang-orang tengah yang memain peranan penting untuk meneutralkan benda tu. Bukan kita buah api lagi, buah petrol bakang. Kita bakang lebar. Tak boleh. Kita bukan itu kita punya matlamat. Kita sepatutnya kita kena bagi neutral. Kita kena bagi cool. Yang tu yang sepatut kita buat. Sebab apa? Perpaduan nasional yang kita buat antara PAS bro, bukan senang. Susah untuk makan masa. Lepas itu memang sangat-sangat susah lah, sangat-sangat. Yang kita rasa syukur kepada Allah SWT. Kita golongan-golongan marhain macam kita ni, kita rasa sangat-sangat perlulah benda ni diteruskan, dijaga. Sebab Islam mengajar perpaduan. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Yang ni yang kita nak pegang. Jadi kita harap kepada tok-tok guru yang ada ni, pimpinan-pimpinan besar pimpinan-pimpinan hebat sebagai Tok Guru Haji Hadi, Muhyiddin Yassin, Zahid Hamidi, Syamuddin, dan ada pimpinan-pimpinan yang ada ni, mereka memegang tampuk pemerintahan negara. Jadi respect Tok Guru ada. Tok Guru boleh bagi pandangan-pandangan hebat untuk nak lebih ke depan semua. Tok Guru boleh scan tengok benda-benda ni semua. Jadi insya-Allah benda-benda ni kita nak ambil peranan. Insya-Allah kita harap lepas-lepas ni tiada lagi lah pertengkaran kecil ni mah. Takkan nak bertengkar, nak melawak ni tidak masalah. Cuba bila jadi serius, duk sembang sampai rancak, sampai tengok WhatsApp sampai 2,000 lebih. Tengok tu satu isu yang sama, bombang dia ni. Lepas tu kawan-kawan kita yang ada golongan-golongan profesional yang ada di bawah tu pun duk tengok. Siap tengok dia pun baca je kan. Tapi nak komen macam mana? Yang bercakap ni kadang-kadang ada golongan-golongan profesional, tapi tak nampak kecerdikan dalam bidang untuk meneutral balik benda-benda semua. Patutnya kena neutralkan balik supaya kita tak mahu benda ni berpanjangan menjadi perpecahan kepada kita. Jadi sepatutnya kita buat. That's why kita nak jaga. Kan? Bila kita tak jaga, bila kerajaan ditumbang, contoh yang ada di Selangor. Tuan-tuan tengok di Selangor macam mana. Apa yang berlaku di Selangor? Di Selangor sampai nak pakai baju Melayu dalam sidang DUN tak boleh. Speaker kata ai tak beritahu sama you. Ini prosedur kepala bapak dia. Apa betul tak? Nak pakai baju Melayu dalam sidang DUN pun tak boleh. Ini yang berlaku tuan-tuan. Bila kita bagi puak-puak chauvinis komunis ni, dia memerintah, dia bawa pendekatan ikut suka dia. Jadi hari ni kita nampak dah benda-benda tu ada kan, berlaku dan sebagainya. Dalam sidang DUN Pulau Pinang pun tengok macam mana pimpinan pembangkang diherdik, diherdik, dikata macam-macam. Sebab apa? Sebab depa menguasai negeri, depa menguasai DUN dan EXO dan sebagainya. Jadi hari ni kita nak pastikan golongan-golongan Chonghua, Tionghoa, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dalam kawan-kawan India yang akan menyokong kita dalam PRU 15 untuk kita duduk serumpun nak menjaga negara ni lebih baik daripada DAP, lebih baik daripada PN, daripada PH. Dan PN ini akan bawa pendekatan untuk mesrakan semua pengundi-pengundi dalam manifesto yang PRU 15 ni. Depa akan bawa, dan pendekatan ini sangat-sangat hebat. Yang ni yang sepatutnya kita buat, dan kita kena jaga benda ni, bukan bagi pecah lagi. Kita kena ingat 22 bulan lepas pemerintah, cukup dah celaka dah kita kena. Sudah. Full stop. 2 titik cukup. Hari ni kita nak move on lebih jauh ni, sebab banyak okey, lebih banyak isu yang spray sandbox tu dah settle lah dalam catatan. Ada 4 report polis Bandaraya, DAP buat report polis kat kita. Lepas tu ada puak-puak lain yang buat report kita. Atau balik mai Batus. Di Batus pula ada satu report polis lagi, dibuat oleh
individu yang tak puas hati kat saya. Pasal saya kata Barua dalam satu video tu saya kata Barua kepada Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang menjadi Barua bagi DAP. Bila polis siasat saya kata Barua, saya katalah Pulau Pinang, orang Pulau Pinang bila panggil nak guna bahasa lembut, bahasa buku, dia panggil orang suruhan DAP. Bila orang suruhan DAP, betul lah dia kena dengar cakap bos dia DAP, Cakung Yau DAP, Timbalan Ketua Menteri Melayu. Jadi dia akan dengar lah cakap bos dia DAP. Betul lah saya kata. Tapi bila saya sebut perkataan Barua menuju ke arah atau maksud dia adalah orang suruhan. Macam mana Piramli buat lah. Ini pecacai tua angkat najis. Macam tu lah pecacai tua. Pecacai ni kira orang suruhan lah. Sama juga Timbalan Ketua Menteri. Bila dia orang suruhan DAP lah, dia duduk bawah DAP. Jadi kerana saya buat ucapan dan video tu di depan rumah TYT selepas menyerahkan memorandum isu azan, perkataan ini tidak disenangi oleh penyokong ataupun pengundi dia kot, pengundi Timbalan Ketua Menteri kot. Dia buat report polis dan saya antara disabitkan juga dengan kesalahan. Tak apalah, kita berdepan lah. Kita bersiasatan, PDRM dan sebagainya. Kita berdepan lah, kita berani cakap, kita berani tanggung lah, buat macam mana. Tapi kita nak beritahu itulah kan, isu azan. Orang lain tak bercakap, kita nak bercakap. Kita bercakap dan kita diambil tindakan oleh golongan-golongan ni. Jadi hari ni kita nak beritahu tuan-tuan. Jadi kita tengok benda-benda ni ada berlaku di Malaysia. Di Kuala Lumpur, cara Kuala Lumpur. Di Selangor, cara Selangor. Nak pakai baju Melayu tak boleh lah, sidang DUN. Itu isu-isu remeh-temeh yang kita nampak pada peringkat awalnya. Di Pulau Pinang kita bercakap pasal isu azan, isu iqamah dan sebagainya. Dalam nak menggunakan PA system, hanya guna azan dan iqamah, mengaji Quran, nak umum apa pun tak boleh. Nak digazetkan sebagai satu, nak dah telah diwartakan sebagai satu enactment pentadbiran agama Islam negeri 200 berapa tu lah, 2020 ke berapa tu lah. Jadi yang ni yang berlaku tuan, dia digazetkan pada 2016. Jadi hari ni benda-benda ni berlaku tuan-tuan. Jadi hari ni kita nampak satu benda yang sangat-sangat perlu kita umat Islam bersatu untuk memastikan kerajaan gagal 22 bulan ini tidak kembali memerintah. Dan kerajaan negeri yang ada pada hari ini di Selangor, di Pulau Pinang, kita pastikan mereka berkubur. Kita tawan semula Pulau Pinang. Kita ubah semua elemen-elemen pentadbiran agama Islam yang bercanggah. Yang ni yang sepatutnya kita kena buat. Bukan kita kita duk bertengkar sama-sama kita bercakap sama-sama kita. Kan? Kita duk cari perpecahan, titik perpecahan. Kita dah lama dah cari titik pertemuan. Kita bukan cari titik perpecahan. Jadi hari ni kita start dah. Kita start dah dia duk cari titik perpecahan. Ni sahabat kita baca sikit sebelum saya landing. Abang Razak kita. Ingat kita apa ni? Ingat kita dihina, agama kita dihina. Tulisan Jawi. Nabi Muhammad SAW, majlis raja-raja dihina dan sebagainya. Yang ni yang berlaku di Malaysia. Jadi kita nak biar kerajaan gagal 22 bulan ni merintah lagi. Dalam masa yang sama kita kena pastikan benda-benda ni tak ada. That's why benda remeh-temeh, benda kecil-kecil ni kita telan. Benda tak ada masalah apa. Kita tegung, ada orang tegung, kita menerima. Kalau benda tu salah pada pihak kita, jangan tunjuk ego. Kadang-kadang tunjuk ego. Yang ni, benda ni yang melibatkan setan, iblis dia masuk menyelinap. Duk ada dalam kebenaran, aku ahli parlimen, aku tak ada, aku cakap. Yang ni semua kena tak tepi ego-ego semua. Jadi kita nak cakap lebih jauh. Sebab ada kita lebih jauh. Kita ada tok guru yang boleh guide kita. Kita ada kepimpinan kita, masing-masing parti duk ada kepimpinan. Jadi kita boleh rujuk mereka ni semua, pakar-pakar, orang tua-tua, orang hebat-hebat. Pasal apa kita nak buat cakap pandai kan? Jadi benda-benda ni kita sembang kat tepi lah. PM kat tepi cakap ke bawah media tak ada masalah apa. Yang ni benda-benda ni tak payah cakap media maya yang mendatangkan pecah belah dan sebagainya. Sebab kita fokus kita kerajaan gagal 22 bulan ni. Bagi saya sendiri dan peribadi saya kata kerajaan gagal 22 bulan ni tidak akan memerintah dah sampai bila-bila. Sebab apa? Kita akan mempromosikan kepada rakyat dan golongan-golongan marhain, golongan pengundi yang sayangkan akan agama, sayangkan akan negara ini untuk teruskan kempen, teruskan bawa perpaduan, bukan bawa perpecahan. Hari ni kita bercakap nak bawa perpaduan. Nak kata buruk, kata kat kerajaan gagal 22 bulan. Nak kata buruk, buah tiada apa. Yang baik ni kita nak utuhkan lagi. Yang orang mengundi dalam PH yang lepas tu, dia dah kembali, ramai dah kembali ke pangkal jalan untuk sama-sama kita bersatu untuk menentukan hala tuju negara.
Jadi yang penting dengan COVID-nya, dengan macam-macam tuan-tuan. Hari ni kita nak fikir banyak benda. Tapi dalam masa yang sama kita nak bertengkar benda-benda yang remeh-temeh. Remeh-temeh kita nak bertengkar, kan? Jadi dalam hari ni, live pada hari ni, insya-Allah lah kita bagi sedikit tazkirah kepada semua, dan kita sebagai golongan-golongan grassroots, golongan-golongan akar umbi yang membawa pendekatan yang sayang akan negara ini, yang sayang akan ke perpaduan yang begitu susah kita nak buat. Perkataan yang syukur, cari titik pertemuan antara PAS UMNO ni susah nak pecah sat saja. Jadi kita bawa yang nak bagi pecah ni, yang seronok nak jadi ni, parti-parti komunis ni, depan ni akan seronok dan gelak. Pasal apa? Pasal kerajaan ni akan tumbang. Dah, kita nak perpaduan ni terus utuh, kuat, jalanan yang hebat untuk kita teruskan dalam agenda-agenda untuk memperkasakan negara kita, membawa Malaysia terus ke puncak kemajuan, negara maju, bukan 2020, 30. Yang ni yang kita harapkan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mendoakan, yang teruskan share live ni apa semua, yang tengok, tonton, share, like dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih, dengan terima kasih kepada doa sahabat-sahabat yang mendoakan, yang mana kami ditangkap dan sebagainya baru ni. Ucap tahniah dan sebagainya, doa-doa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan kita, dan insya-Allah lah kerja-kerja nakal yang kita buat tu untuk bagi peringatan kepada mereka bahawasanya hang ingat di Pulau Pinang ni, apa buat ikut suka, tak ada orang nak halang. Tak ada orang nak halang. Ada orang nak halang. Kami tak ada heran siapa. Kami, negara kami, negeri kami. Kami sayang negeri kami. That's why jangan bila ada orang duk buat resis, bangsa resis ni duk ada resis, kita bukan nak resis, kita nak bawa pendekatan supaya kena faham balik perlembagaan Malaysia. Faham bila hang seorang rakyat Malaysia, hang kena tahu rukun negara. Hang kena faham kan kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Yang ni hang kena faham, kena ada adab. Kalau tak rasa ada adab ni, balik negara asal. Yang tu yang sepatutnya kena buat. Jadi kita sebagai umat Islam, negara Islam dengan negara Malaysia ada ni, kita pakat-pakat rakyat Malaysia, pelbagai kaum ada. Kita jaga negara ni. Kita tak mau parti-parti komunis ni nak bagi pecah belah di kalangan rakyat untuk kita rosakkan negara kita. Kita tak mau itu. Jadi saya terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Saya dah sampai ke location saya, insya-Allah. Daripada Pulau Pinang sampai ke Bukit Mentajam. Ada benda lagi saya nak beli kat sini, lepas tu saya nak balik ke Batus, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa di lain masa dan ketika dengan isu-isu yang kita akan bawa, pendekatan untuk perpaduan antara kita, insya-Allah. Moga-moga kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu taala disaingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.